Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Akram. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan dan puan berkenaan satu medical card Gather Care yang mampu memberi coverage RM1 juta dengan hanya serendah RM1 sahaja sehari. Sebab itu kita namakan dia coverage kayangan pada harga mahal. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Adakah tuan-tuan dah ada medical card? Okey, kalau ada tak rasa terbeban dengan medical card yang kadang-kadang naik harga? Saya tak cakap tidak tahu tapi naik harga. Limitnya masih sama, betul? Kemudian adakah anda rasa limit medical card anda sekarang ni rendah? Rasa tak berkesan bila kita nak tambah limit tapi kena tambah komitmen bulanan, betul? Ataupun anda dalam kategori lain yang belum ada apa-apa medical card lagi. Mungkin sebab rasa tak mampu nak ambil medical card sebab yang ada di pasaran ni agak mahal kan. Kebanyakannya 100 lebih lah sesuai dengan umur dan coverage limit yang sesuaian. Ataupun anda rasa masih nak bergantung pada company punya medical card sahaja. Ataupun mungkin anda bercadang nak ke hospital kerajaan sahaja. So kalau anda ada masalah yang di atas ini, maka Gather Care lah yang anda cari. Apa itu Gather Care? Okey, Gather Care merupakan platform yang pertama di Malaysia untuk perkongsian kos perubatan. Okey, Gather Care ni bukanlah sebuah syarikat insurans ataupun takaful. Okey, tapi kita berkongsi. Semua perkongsi kongsi bil perubatan tu sama ahli. Okey, maksudnya jika perkongsi dimasukkan ke hospital dan memerlukan wang untuk menjelaskan bil hospital tadi, okey, semua kita perkongsi tu akan berkongsi bil untuk membayar bil rawatan hospital tersebut. Faham? So dengan kaedah ni, perkongsi tadi yang masuk hospital tu tidaklah terbeban oleh bil rawatan yang tinggi sebab kita kongsi ramai-ramai sesama kita. Okey, berkenaan sharing ekonomi dan crowdshare companies, saya bagi contoh. Grab dan Uber, pernah dengar kan? Okey, mereka ni bukanlah company taksi. Tapi mereka menyediakan perkhidmatan macam taksi kan. Tapi mereka tak ada kenderaan, tak ada pekerja. Tapi mereka boleh offer pada orang ramai untuk menggunakan khidmat yang taksi ni. Khidmat pengangkutan, betul? Okey, yang kedua tengok Airbnb dan Couchsurfing. Mereka tak perlu ada rumah banyak, hotel banyak, homestay banyak, tapi mereka menggunakan konsep crowdshare ataupun sharing ekonomi ni. So mereka dapat offer kepada orang ramai servis hotel, homestay, tempat tinggal, betul? Seterusnya kita tengok Foodpanda ataupun GrabFood ataupun di US ada Postmates, servis penghantaran makanan dan penghantaran barang, kan? Mereka tak perlu banyak-banyak beli kenderaan, kereta, motosikal sebagainya untuk menawarkan servis ini, tapi menggunakan konsep crowdshare tadilah. Okey. Seterusnya Fiverr. Fiverr ni lebih kepada servis profesional lah. Kita nak upah orang untuk buat design, untuk buat copywriting, dengan hanya membayar beberapa ringgit, tapi kita dapat hire pekerja untuk buat kerja untuk kita. Lebih kurang freelance service lah. Okay, tapi untuk industri bil hospital ni atau perkongsian perubatan di Malaysia belum ada lagi. So Gather Care lah yang pertama. Okey, seterusnya apa manfaat sebagai perkongsi ataupun ahli Gather Care ni? Nombor satu, kita dapat perlindungan RM20,000 buka puasa serta-merta lepas daftar. Perlindungan kemalangan, maksudnya kalau accident naik motor, kereta accident terus dapat cover RM20,000. Masuk hospital dapat cover rumah ni. Yang kedua, RM5,000 khairat kematian. Okey, buka puasa on the spot juga, register terus dapat. Okey, kalau meninggal kita akan dapat khairat kematian RM5,000 tuan-tuan, dan ditambah RM1,000 setiap tahun. Maksudnya selepas 10 tahun kita dapat RM5,000 tambah lagi RM1,000 setiap tahun, jadi berapa? RM15,000, betul? Okey, yang ketiga, RM1 juta bil hospital selepas tempoh 60 hari. Yang ni lepas register, lepas 60 hari baru kita dapat perlindungan perubatan lah, sebanyak RM1 juta. Dan dia ni akan bertambah RM200,000 setiap tahun. 1.2 juta, 1.4 juta, 1.6 juta dan seterusnya. Yang keempat, kita akan dapat allowance harian COVID. Kalau positif COVID, kena kuarantin di PKC ataupun hospital, dapat allowance RM100 sehari, maksimum 30 hari. Tapi ni tak dapat on the spot, dapat selepas 60 hari kita daftar.
Okey, yang kelima, kita dapat coverage RM100,000 untuk rawatan kanser pesakit luar, elektroterapi atau kemoterapi. Dan ni setengah-setengah medical card tak cover kan, tapi dengan Medicare kita cover. Dan dia renew tiap tahun, setahun 100,000. Habis tahun depan 100,000 lagi. Dan yang seterusnya nombor 6, RM150 sehari untuk ward. Okey, harga bilik lah orang panggil. Biasanya harga bilik ni untuk 4 katil dan terhad kepada 120 hari setahun. Banyak tu. Okey, dan yang ketujuh ialah RM250 khidmat ambulans pergi balik hospital. Ada orang tanya, kenapa perlu medical card cover tinggi sampai 1 juta contohnya. Kat sini saya nak share perbezaan kos rawatan swasta dan kerajaan yang terkini lah. Kita ambil contoh, nak bypass jantung kan. Kalau hospital kerajaan RM4,000, boleh tahan juga harga dia. Tapi kalau swasta lagi mahal, RM25,000 ke RM80,000 untuk satu prosedur. Kan, boleh tahan juga bezanya tu. Kalau kita tengok pula, okey, untuk knee replacement surgery, untuk operation lutut kan. Kalau hospital kerajaan bermula RM10,000 ke RM35,000. Kan, siapa jangka untuk hospital kerajaan kita ingat murah kan, tapi kena RM10,000 ke RM35,000. Tapi kalau private, swasta kan, boleh pergi sampai RM80,000. Memang sangat mahal. Kalau kita nak guna duit tabung kita, duit simpanan kita, ASB kita, habis macam tu saja untuk bayar bil rawatan. Okey, ini sebab kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu sertai Gathercare. Ini kerana purata sumbangan untuk program ni hanyalah RM4.66 sebulan. Sangat murah. Tak sampai pun sepinggan nasi kan. Murah kan. Average ni kita ambil daripada tempoh April 2017 sampai Julai 2021. Okey, tuan-tuan mesti tertanya-tanyakan, bagaimanakah konsep perkongsian ni dalam Gathercare ni yang membolehkan sumbangan bulanan yang amat rendah, serendah RM0 dan maksimum dia hanya RM50 saja sebulan. Nanti saya share lagi. Dalam Gathercare, kita mengamalkan konsep tabaruk, iaitu berkongsi dan tolong-menolong sesama ahli komuniti kita dalam satu program ni yang kita buat dengan menderma dan bersedekah. Konsep dia macam tu, kita kongsi bil hospital sesama kita. Saya bagi contoh. Contoh kes perkongsian yang pertama. Katakanlah tuntutan perubatan bulan ni RM10,000 kan. Okey, tapi kita ada 1,000 orang ahli. So RM10,000 tadi dibahagikan dengan 1,000 orang ahli kongsi ni. So setiap orang hanya bayar RM10 saja untuk selesaikan bil RM10,000 tadi. Betul? Kan, nampak murah kan? Okey, kes yang kedua. Katalah tuntutan bulan ni tak ada langsung, tak ada orang sakit, tak ada orang masuk hospital, so tak ada claim. So kita bahagi pula duit kos tadi tu dengan 1,000 orang. Kosong bahagi dengan 1,000, kosong lah kan. So bulan tu kita tak perlu bayar apa-apa. Kosong. Menarik kan? Okey, kes yang ketiga. Katakanlah tuntutan perubatan bulan ni RM60,000. Okey, kita bahagikan sesama perkongsi ada 1,000 orang tadi. RM60,000 bahagi 1,000 jadinya RM60, betul? RM60 seorang kan. Tapi saya dah cakap tadi, maksimum hanyalah RMD RM50 sahaja. So kita hanya perlu bayar maksimum RM50 saja bulan tu. Baki RM10 tadi tu, okey, dia akan dibawa ke bulan depan. Sebab apa macam ni? Sebab program ni tak nak membebankan perkongsi. Maksimum hanya RM50 saja sebulan kita kongsi. Ramai orang tanya, macam mana konsep deposit perkongsian Gathercare ni? Adakah dia kutip tiap-tiap kali orang claim kita perlu bayar? Macam mana kalau orang lari, orang tak nak bayar? Betul. Jadi Gathercare dah nampak dah masalah tu. Jadi kita bila kita register sebagai ahli, kita akan sumbang RM100 ke dalam tabung. Okey. Satu tabung dana khas yang kita kumpul. Yang tadi katakan ada 1,000 orang. Okey, setiap orang dalam 1,000 tu menyumbang RM100 dalam satu tabung. Okey. Dan dalam tabung tu kita letak pada trustee lah, tabung perkongsian ni. Dia orang akan monitor duit ni. So duit ni tidak dipegang oleh company Gathercare.
Company KDK cuma uruskan saja. Jadi dengan amanah ni, akaun amanah ni, akaun trustee ni, kita akan pastikan dia yang patuh syariah oleh Afshar Advisory. Tuan-tuan jangan risau. Dan daripada tabung ni lah kita akan ambil tiap-tiap bulan untuk bayar bil hospital. Okey, andainya ada tuntutan kes, kita akan tolak lah daripada tabung tu. Ada kata bulan tu kena kongsi RM10, so kita akan tolak RM10 daripada 100 tadi. So baki akan tinggal RM90. Dan begitulah tiap-tiap bulan. Katakanlah ada tuntutan kes RM50 lah bulan tu, kita kena bayar maksimum kan RM50. Nilai tu akan susut, okey, RM50. Bila bawah saja RM50, kita akan penuhkan tabung tu balik. Kita akan top up balik 50 supaya dia akan jadi 100. Dan top up ni automatik menggunakan kad kredit ataupun kad debit berkongsi untuk penuhkan balik tabung RM100 tadi. Faham kan? Okey, bagaimana kalau bulan tu tak ada tuntutan kes? So baki RM100 tadi tu, tabung kita tu kekal lah tiap-tiap bulan. Sehingga ada orang guna, ada orang claim. Bila claim dia akan kurang, bawah 50 baru kita kena carum atau kita top up balik dalam tabung tu. Okey, seterusnya saya share garis panduan kemasukan ke hospital. Kita akan guna IMAS untuk sebarang kemasukan ke hospital swasta ataupun kerajaan. Dia orang ni akan uruskan kemasukan. Nanti saya akan beritahu apa itu IMAS. Okey, first kalau tuan-tuan pernah sihat, tuan-tuan kena dapat surat rujukan daripada klinik. Dapat surat rujukan klinik yang mengatakan okey, refer pada hospital. So kita pergi lah hospital. Okey, bila tiba di hospital panel kita ada 251 hospital di seluruh Malaysia. Tuan-tuan kena kontak IMAS, bagi tahu kata kita nak admit di hospital ni lah. Okey, doktor akan mengesahkan kemasukan. Dia akan minta IC lah, kita tunjukkan ikat kita lah. Dan bagi tahu kita ni ahli IMAS. Okey, daripada IC tu dia orang dapat trace lah bahawa kita ni ahli KDK. Kemudian pihak hospital akan uruskan GL. Dia orang akan kontak IMAS. Okey, IMAS akan keluarkan GL tadi tu, guarantee letter untuk kita masuk ward. Okey, bila GL tu keluar, baru kita boleh admit ward dan lakukan prosedur lah, nak operate ke apa ke semua ke. Okey, bila nak keluar pun, bila dah settle semua, hospital akan kontak IMAS untuk bagi tahu bil apa semua, dan IMAS akan uruskan bayaran. Kita tak perlu risau pasal payment apa semua. So kita pun dapat rawatan, keluar hospital. So dia cashless lah program ni, jangan risau. Okey, ini yang saya bagi tahu tadi IMAS lah. IMAS ni dia beroperasi 24 jam sehari, 365 hari setahun. Memang boleh call anytime. Untuk siapa yang tak biasa dengan medical card, insurans apa ni, okey, IMAS ni sebenarnya dia merupakan TPA, third party administrator, mentadbir pihak ketiga, yang mana dia akan menguruskan kita masuk dan keluar hospital. Kan? Dia ni akan uruskan dengan pihak hospital tadi untuk dapatkan GL. Dia akan provide GL pada hospital, bagi tahu kata okey, pesakit ni boleh masuk hospital, boleh masuk ward, boleh jalankan prosedur, dan kita tak payah risau apa. Kita dapat GL, kita terus je masuk ward. Setiap ahli KDK ni merupakan ahli kepada IMAS automatik. So kalau kita call tu, kita bagi tahu kata saya ahli IMAS, bagi tahu nombor IC, dan dia orang akan terus uruskan GL. Tuan-tuan tak payah risau. KDK ada 251 hospital di seluruh negara. Hospital swasta ada, hospital kerajaan pun ada. Okey, ini saya share contoh GL lah, guarantee letter daripada IMAS yang IMAS keluarkan kepada pihak hospital kita lah, kalau kita nak admit. So ni contoh lah tuan-tuan, mungkin kalau tak biasa lagi boleh tengok lah ni contoh. Okey, seterusnya saya share rekod perkongsian. Okey, ni daripada bulan 2, bulan 3 ada, bulan 4 ada. Jumlah yang kita kongsi tuan-tuan tengok. Bulan 2 hanya RM10 saja. Bulan 3, RM3 saja sebulan. Untuk non-smoker. Non-smoker ni orang yang tak isap rokok lah. Orang yang isap rokok, kita mahal sikit. Nampak? RM3.61. Okey, untuk bulan 4, RM13. Okey, ini pula untuk bulan 6. Bulan 6, RM10.39. Okey, dan kemudian bulan 7, RM6.59. Murah kan? Tak sampai pun RM10 sebulan. Tapi kita dah boleh dapat perlindungan 1 juta setahun. Dan bertambah setiap tahun pula tu. Dan semua report-report yang tuan-tuan tengok ni, crowdshare ni, dia orang akan bagi details. Kita
boleh login dalam website, kita boleh tengok setiap bulan ni berapa kita kena bayar, berapa kes, kita boleh tengok detail kes-kes tersebut. Ini pula detail email berkenaan jumlah yang perlu dikongsi pada bulan-bulan tertentu lah. Dia orang akan tunjuk cara kiraan, okey, untuk pekongsi biasa yang tak merokok berapa, pekongsi yang merokok berapa. Sebab yang merokok ni biasanya sedikit mahal, dia kena carum tinggi sikit daripada orang yang tidak merokok ni sebab dia lebih berisiko. Okey, ini adalah contoh kes dan sumbangan. Ada banyak tapi ini antaranya lah. Contoh tuan-tuan boleh tengok ya. Kes nombor 1 ada sis. Berkongsi ni dah masuk Gather 28 bulan dan dah berkongsi sebanyak RM121. Tapi ditakdirkan dia kena sis, so bil perubatan dia RM11,400. Nampak, dia baru berkongsi RM121 tapi kena bil perubatan RM11,000. Tapi alhamdulillah, bil ni dia tak perlu bayar pun sampai RM9,000. Kita semua pekongsi ni kongsi dan bayarkan bil untuk dia. Begitu juga penyakit-penyakit lain, penyakit seperti penyakit demam denggi. Tuan-tuan cuba tengok kes 22, demam denggi. Pekongsi ni baru join 8 bulan saja, baru share dalam RM21.90. Tapi tiba-tiba kena denggi, masuk hospital, kena charge RM5,200. Tapi dia tak perlu risau sebab Gather boleh bayar benda ni. Alhamdulillah, kita tak perlu bayar mahal untuk dapatkan rawatan yang terbaik untuk diri kita ataupun keluarga kita. Okey, ini saya nak share pula tulang belakang Gather Sdn Bhd. Gideon Leong merupakan pengarah dan CEO program Gather ni. Raymond Cheong, Ravinder Singh, Dr. Kamalatan Sapani dan Nicholas Yeo. Kalau tuan-tuan tengok, dia orang ni kebanyakannya berpengalaman lebih daripada 20 tahun dalam industri masing-masing. 20 tahun, 18 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Tuan-tuan boleh pause lah kalau nak baca lebih lanjut. Berkenaan sijil patuh syariah ya. Okey, Gather memang satu program yang patuh syariah. Kita dapat lesen syariah daripada Afsha Syariah Advisory. So program ni memang diiktiraf patuh syariah daripada April 2021 sehingga 31 Mac 2023. Ini adalah merupakan barisan pemimpin Afsha Syariah. Tuan-tuan boleh tengok ramai orang-orang pakar dalam advisory ini yang bagi taraf syariah kepada kita. Okey, ini adalah rakan kerjasama Gather untuk pengurus kesihatan iaitu TPA, orang yang menggunakan GL lah. Okey, kita bekerjasama dengan IMAS. Untuk panel syariah pula, kita ada Afsha Syariah Advisory yang saya sebut tadi, yang kita tengok panel ramai tadi kan. Okey, yang ketiga pemegang amanah Ong M Maneksha. Ong Maneksha ni yang simpan duit tabung kita tadi tu. Bukan company Gather pegang duit tu dan guna sewenang-wenangnya. So duit kita selamat dalam ada pemegang amanah. Kat mana nak guna Gather ni kan? Okey, kita ada 251 hospital panel, baik kerajaan, baik swasta di seluruh Malaysia. So tuan-tuan boleh pilih nak masuk hospital Pantai ke, KKJ ke, Columbia Asia ke, Prince Court ke, terpulang. Untuk hospital panel di Malaysia, tuan-tuan boleh refer di website gathercare.com/hospital. Memang ada banyak, hampir kebanyakan hospital lah Gather cover, jangan risau. Okey, soalan penting ni, siapa yang layak untuk join Gather? Nombor 1, orang yang layak join Gather hanyalah warga negara Malaysia sahaja. So tuan-tuan kena ada MyCard, kena ada IC baru boleh join Gather. Kalau tak ada warga negara luar, tak boleh. Okey, syarat yang kedua ialah umur kemasukan mestilah 6 ke 40 tahun sahaja. So bawah 6 tahun kita tak terima dan lebih 40 tahun kita tak terima lagi buat masa sekarang. Nanti ke depan kita akan buka untuk bawah 6 tahun dan lebih 40 tahun. Buat masa sekarang umur syaratnya ialah 6 ke 40 tahun sahaja. Dan yang ketiga mestilah individu yang sihat.
Okey, ini penerangan lebih detail lah. Okey, bila tuan-tuan register dengan Guidecare, berapa tempoh menunggu untuk dapatkan perlindungan tertentu. Okey, untuk 0 ke 60 hari selepas pendaftaran, tuan-tuan akan terus mendapat perlindungan RM20,000 bagi rawatan kemalangan. Faham? Setelah hari yang ke-61 dan ke-180 hari, dalam tempoh 61 ke 180 hari, tuan-tuan akan dapat perlindungan 1 juta. Baru dapat 1 juta. Tetapi kemasukan ke hospital hanyalah disebabkan sama ada demam ataupun denggi, kemalangan, selsema, gastrik, appendix, patah atau sebarang kecederaan. Kalau tuan-tuan lihat, tempoh menunggu 61 ke 180 hari ini tidak termasuk penyakit-penyakit kritikal. Nampak? So, tempoh menunggu yang panjang ni sebenarnya tuan-tuan untuk kita pastikan bahawa proporsi-proporsi kita bukanlah masuk Guidecare ni untuk mendapatkan rawatan penyakit kritikal. Kita nak pastikan proporsi-proporsi kita betul-betul sihat, dan kalau dia ditimpa musibah penyakit pun, dia memang betul-betul sakit dan kita akan tolong dia. Kita tak nak orang mengambil kesempatan untuk join Guidecare semata-mata nak dapatkan perlindungan pada harga yang murah. Jadi tidak adil kepada proporsi-proporsi yang lain, kan? Okey, setelah 180 hari, iaitu lebih kurang 6 bulan betul, barulah Guidecare cover 1 juta untuk ke semua penyakit kritikal. Tuan-tuan boleh tengok di sini. Kalau ada darah tinggi pun, batu karang, termasuk sinus atau penyakit fibroid, penyakit saraf, kanser, jantung, buah pinggang, HIV, lumpuh, AIDS, macam-macam lah. Semua akan cover setelah lebih kurang 6 bulan. Dan kat bawah ni ada, saya tulis ni RM100,000 untuk rawatan kanser, rawatan luar. Okey, berkenaan bayaran yuran dan deposit perkongsian, saya rumuskan. Okey, untuk yuran tahunan, bila kita register dan untuk kita renew kita punya membership lah, kita perlu bayar RM360 ataupun RM1 sehari sahaja. Ini untuk kos pengurusan, kos website, pemasaran dan lain-lain lah. Okey, untuk RM100 duit tabung tadi, okey, daripada RM360 kita tambah pula lagi RM100 untuk kita masukkan 100 dalam tabung. Okey, RM100 itulah yang kita akan kongsi sekali bayar je. Kita akan kongsi sesama ahli, sesama pekongsi. Dan komitmen tabung ni, kita hanya perlu top up maksimum RM50 sebulan. Okey, first kita keluar RM100. Betul? Kemudian kalau tabung tu kurang, kita kena top up. Dan top up maksimum kita hanya sebulan maksimum RM50 je. Itu saja. Kalau bulan tu lebih daripada sepatutnya kita kena kongsi, kita hanya bayar RM50 je. Baki akan bawa ke bulan depan. So takkan lebih RM50. Jangan risau, memang sangat mampu milik. Dan wang deposit yang saya sebut 100 ni, Guidecare tak pegang. Guidecare akan letak pada akaun amanah. So memang patuh syariah. So, duit tu nanti kita akan bayar kepada pihak tertentu lah untuk rawatan bil hospital tadi. Okey, so saya nak summary kan, nak rumuskan bahawa bila kita nak join Guidecare, kita perlu membayar RM460. Okey. Tapi kita tak bayar serentak yang RM460 ni, sebab RM460 ni mahal juga. So Guidecare dia buat, kita boleh buat 2 kali bayar. Okey, untuk bulan yang pertama kita bayar RM260 sahaja. Selepas pendaftaran lah, bayar RM260 dan kena charge 2.99 lah untuk charge online. Kemudian setelah 30 hari ataupun 1 bulan, barulah RM200 pula kita bayar. Yang ni akan ditolak daripada kad kredit ataupun kad debit kita. Mudah kan? So tuan-tuan jangan risau, murah saja Guidecare ni. Untuk yuran tahunan, kalau nak renew tiap-tiap tahun, RM360 tu sahaja, iaitu RM1 sehari. Sangat murah. Dan kita punya program ni Guidecare cover sepanjang hayat. Selagi mana kita jadi ahli, sepanjang hayat dia cover. Okey, ini saya buat gambar raja lah untuk kita senang faham. Tahun pertama kita perlu bayar RM360 tambah 100, lebih kurang RM460 kan. Untuk sekali bayar ya, untuk tahun pertama aja.
So kalau kita bagi dengan 12 bulan, sebulan lebih kurang RM38.33 sahaja. Dah boleh dapat dah cover RM 1 juta untuk bil hospital. Dah boleh dapat dah RM5,000 khairat kematian. Dah boleh dapat dah RM100,000 cover untuk kemoterapi. Dah boleh dapat dah kita masuk ward RM150 sehari untuk charge bilik tu. Kan? Sangat murah, betul tak? Dan tahun kedua kita tak bayar RM460 dah, kita hanya bayar RM360 sahaja. Dan tahun ketiga dan seterusnya pun RM360 sahaja. Itu sahaja. Untuk perkongsian-perkongsian lain, kalau tuan-tuan nak tahu, bila kita dapat report bulanan lah, berapa kita perlu kongsi, report tu akan bagi detail. Itu sakit-sakit ni, sakit apa, kes apa, buah pinggang ke jantung ke, rawat apa, rawat denggi ke, kita akan dapat nombor dia dan kita akan dapat berapa kita perlu kongsi. Untuk info, untuk 2021 ni, kita hanya perlu bayar RM30 tadi untuk yang yuran tahunan tadi tu. Saya bagikan untuk 12 bulan, kita bayar RM30 campur lebih kurang RM11 dah sebulan. So sebulan kita keluar RM41 all in. RM41 sebulan all in, kita dah boleh dapat cover yang saya cakap tadi, RM1 juta setahun tadi. Memang sangat-sangat murah. Setakat ni saya survey insurans dan medical card lain, belum ada yang boleh cover setinggi ini tapi semurah ini. Alhamdulillah lah, dengan Gedecare kita tak rasa terbeban pun untuk dapatkan bil rawatan ataupun rawatan terbaik untuk diri kita ataupun keluarga kita. Dekat sini saya share perkongsi yang bagi testimonial lah. Okay, tuan-tuan boleh tengok. Dia bukan dalam bentuk video, bentuk gambar je. Tapi tuan-tuan bayangkan, kita bayar carum lebih kurang RM41 saja average sebulan. Murah daripada premium insurans ataupun premium takaful yang kita biasa bayar tiap-tiap bulan, betul. Kadang-kadang kita bayar RM100, RM200, RM300 yang cover RM1,000, RM200,000 setahun. Tapi dengan Gedecare, kita bayar lebih kurang RM41 average sebulan, kita dah boleh dapat RM1 juta setahun. Sangat banyak. Pada saya program Gedecare ni memang sangat-sangat berbaloi. Saya tengok memang tak ada sebab untuk kita terus sign up dengan Gedecare. Kita boleh buat medical card ni untuk satu keluarga kita, untuk kita, isteri kita dan anak-anak kita. Sebab ianya sangat-sangat murah, tak membebankan pun. Garanti tak lebih daripada RM50 sebulan. So tuan-tuan tengok, kalau kita bayar yuran tahunan RM30 sebulan, okay, saya dah bagi dah RM360 bagi 12 bulan, so RM30 sebulan, tambah average yang setakat lah ni dalam RM11 lah, so RM41. Memang sangat-sangat mampu milik lah. Kalau kita ada dalam isi rumah kita ada suami, isteri dan katakan 3 anak, so 5 orang satu keluarga, so RM41 kali 5 orang dalam RM200, kita dah boleh dapat perlindungan satu keluarga. Umur 6 tahun pun bayar RM41 tadi, umur 40 tahun pun bayar RM41. Kita tak ada beza, tak ada kasta, umur rendah bayar sikit, umur tua bayar banyak. Tak, semua sama saja. Dan bila kita lebih pada umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, Gedecare masih cover sebab kita jadi ahli sebelum umur 41 tahun. Tuan-tuan kena ingat, Gedecare hanya cover umur 6 tahun ke 40 tahun sahaja. So kepada anda, terus sign up. InsyaAllah program ni berbaloi. Untuk tuan-tuan, kalau nak tahu lanjut ataupun nak register, nak saya bantu tuan-tuan untuk register Gedecare dalam website. Walaupun tuan-tuan mungkin boleh register sendiri ya, online. Saya share link di sini, gedecare.xyz/registration. Tuan-tuan boleh terus register. Kat situ tuan-tuan terus masukkan nombor phone tuan-tuan, dapat TAC dan tuan-tuan sahkan, terus login dalam website, tuan-tuan masukkan detail dan terus buat payment on the spot. Tuan-tuan terus sudah jadi ahli pun, ahli kepada Gedecare. Semudah itu. Kalau tuan-tuan perlu bantuan saya untuk registerkan untuk tuan-tuan, WhatsApp saya ataupun call saya di link di bawah ni.